Selamat pagi dan salam sejahtera bersama saya Konstantin Pahlawan dalam Berita Pagi Sabah edisi Jumaat 3 Julai 2020. Satu kes baharu positif COVID-19 di Kesan di Mukim Petagas, Kota Kinabalu semalam menjadikan jumlah kumulatif di negeri ini meningkat kepada 373. Menurut kenyataan Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan KKM, Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, kes baharu itu merupakan individu bukan warga negara dikesan menerusi saringan tahanan lokap di Kota Kinabalu. Kes tersebut tidak bergejala dan disahkan positif melalui Rapid Test Kit RTK Antigen. Menurut infografik Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, satu kes sembuh baharu dicatatkan menjadikan jumlah keseluruhan pesakit sembuh meningkat kepada 356 orang. Sementara jumlah pesakit yang masih mendapat rawatan kekal 10 orang. Jumlah daerah mencatatkan kes aktif menurun kepada 7 daerah iaitu Kota Kinabalu 3 kes, Tuaran 2, manakala 1 kes aktif masing-masing di Tawau, Sandakan, Penampang, Kota Belud dan Nabawan. Daerah Papar kini kembali zon hijau. Angka korban akibat COVID-19 di negeri ini kekal 7 kes. Jumlah penduduk terjejas banjir yang masih ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS kekal 36 orang daripada 8 keluarga setakat 8 malam tadi. Menurut kenyataan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah, hanya satu PPS masih dibuka iaitu Dewan Masyarakat Tun Said di Kota Belud. Manakala 16 PPS lain di 5 daerah telah ditutup sepenuhnya dan mangsa dibenarkan pulang kerana keadaan banjir telah pulih. Sebelum ini 11 daerah melibatkan 152 kampung terjejas akibat banjir ekoran hujan lebat Sabtu lepas. Kira-kira 1,000 penduduk dalam daerah Papar yang terkesan akibat banjir dan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP menerima sumbangan daripada kerajaan negeri. Sumbangan diharap dapat meringankan beban yang dihadapi mereka. Penyerahan sumbangan berupa set barangan makanan asas disempurnakan Pengarah Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM Negeri Sabah Abdullah Minun Sahirun di Kampung Kuala Papar. Hasrat kita ialah untuk memastikan supaya tiada seorang pun yang tersisih daripada program ini untuk kita jejaki. Hasrat kerajaan pada hari ini ialah untuk memberi bantuan kepada seluruh masyarakat. Sementara itu, penduduk yang ditemui bersyukur dengan bantuan yang diberikan. Saya rasa bersyukurlah sebab dalam kesusahan macam ni seperti COVID, dalam musim tengkujuh, alhamdulillah syukur. Alhamdulillah atas bantuan kerajaan pada hari ini dan juga kepada Datu yang sudah datang serta wakil rakyat kami P175. Saya bersyukurlah kerana kerajaan prihatin kepada rakyat yang ketika ini mendapat musibah seperti banjir, COVID dan juga di sini di Kampung Kuala ini dia kena akisan air bah tu. Antara kampung terjejas banjir di Papar ialah Kampung Tomoy, Limbahau, Kuala Papar dan Kampung Suak Rampazan serta sekitar kawasan Kinarut. Angkatan Tentera Malaysia ATM akan membantu membina semula 2 buah rumah di Kampung Gunding, Kota Belud yang musnah akibat kebakaran baru-baru ini. Panglima 5 Division Major General Datuk Hafizuddin Jantan berkata pihaknya akan bekerjasama dengan beberapa agensi lain untuk mempercepatkan pembinaan rumah berkenaan. Apa yang kita boleh berikan adalah bantuan dari segi tenaga kerja dan kepakaran kerana kita ada skuadron jurutera di bawah ketumbukan 5 Division Sabah ini. Saya telah pun mengarahkan pasukan 5 jurutera untuk membuat tinjauan ke kawasan dan melihat apakah bentuk bantuan yang kita boleh berikan. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas kunjungan hormat terhadap Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Muhammad Syafiee Apdal di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah, Kota Kinabalu. Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS menerima 100 glukometer daripada sebuah badan bukan kerajaan NGO My Fund Action. Sumbangan tersebut untuk kegunaan golongan B40 dan ibu mengandung.
Penyerahan sumbangan berkenaan disampaikan pengurus cawangan My Fund Action Sabah, Siti Lin Saleh kepada Pengarah Kesihatan Negeri, Datuk Dr. Christina Rundi. Majlis penyerahan sumbangan berlangsung di Kota Kinabalu. Menurut Siti Lin, pihaknya menyasarkan golongan B40 dan ibu mengandung bagi memudahkan penjagaan kesihatan pada peringkat awal. Kita sudah bergerak sebenarnya sepanjang PKP masuk ke kawasan kampung untuk buat pemeriksaan kesihatan kepada ibu mengandung. Dan hari ini kita pula membuat penyerahan glukometer ni untuk kita lanjutkan lagi klinik bergerak My Heart membantu golongan B40 untuk spesifik kepada ibu mengandung yang mempunyai penyakit diabetes. Beliau berharap sumbangan tersebut sedikit sebanyak membantu kerajaan dalam mengawal penyakit kencing manis dalam kalangan rakyat, khususnya golongan B40 dan ibu hamil. Polis Sabah merampas pelbagai jenis minuman keras dipercayai diseludup masuk ke negeri ini dianggarkan bernilai 2.367 juta ringgit dalam 3 serbuan berasingan pada 23 dan 29 Jun lepas. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Zaini Jas berkata, 7 kontena berisi 18,320 kotak minuman keras pelbagai jenama dirampas dan 7 individu turut ditahan untuk membantu siasatan. Datuk Zaini berkata dalam serbuan pertama pada 23 Jun, polis dari Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Tuaran menemukan 3 kontena berisi 8,040 kotak minuman keras pelbagai jenis di sebuah gudang di Jalan Telipok Lama. Beliau memberitahu pemberita selepas majlis pelupusan barang kes mesin perjudian di Kota Kinabalu. Dalam serbuan kedua, Datuk Zaini berkata polis dari Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Sabah menemukan 2,600 kotak minuman keras di dalam sebuah kontena di kawasan lapang di Jalan Kilang Kolombong, namun tiada tangkapan dibuat. Dalam serbuan ketiga pula, polis menyerbu tapak penyimpanan kontena di Jalan Tuaran Bypass dan merampas 3 kontena berisi 7,680 kotak minuman keras pelbagai jenis serta menahan 5 individu termasuk seorang wanita untuk membantu siasatan. Minuman keras itu dipercayai diseludup masuk dari luar negara dan kesemua kes dipercayai mempunyai kaitan. Sementara itu, beliau berkata 812 barangan elektronik berkaitan judi cyber yang dianggarkan bernilai lebih RM180,000 di stor barang kes berpusat IPK dilupuskan. Melibatkan kes-kes yang mana siasatan ataupun pertuduhan terhadap kes ini telah diselesaikan dalam tempoh 2005 hingga 2015. Di dalam tempoh tersebut, sebanyak 13 kertas siasatan yang terlibat dengan jumlah tangkapan sebanyak 47 orang. Kesemua kertas siasatan dibuka di bawah Seksyen 4B-A Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Kemurungan atau gangguan perasaan yang sering dikaitkan dengan tindakan bunuh diri boleh dirawat dan dipulihkan menerusi rawatan yang teratur dan intensif. Rawatan awal berupaya mengurangkan risiko bahaya yang mendorong pesakit bertindak di luar kawalan. Menurut pakar perubatan psikiatri Hospital Mesra Bukit Padang, Kota Kinabalu, Dr. Lee Zi Chet, setiap individu berupaya memberi dorongan positif kepada mereka yang berhadapan dengan kemurungan. Beliau berkata demikian dalam taklimat maya mengenai tata cara penulisan pihak media berkaitan kes-kes bunuh diri atau cubaan bunuh diri di Kota Kinabalu. Sementara itu, pakar perubatan psikiatri Hospital Queen Elizabeth Dr. Eng Chun Kiat berkata, setiap individu boleh menjadi pendengar yang baik dan tidak membiarkan mereka yang murung bersendirian. Individu yang mengalami kemurungan perlu digalak untuk mendapatkan rawatan daripada klinik dan hospital kerajaan atau mendapatkan sokongan menerusi kumpulan sokongan Befrienders. Taklimat maya itu merupakan taklimat pertama kepada media anjuran Unit Kawalan Penyakit Tidak Berjangkit Jabatan Kesihatan Negeri Sabah dan Hospital Mesra Bukit Padang.
Masyarakat mahupun individu yang mampu digalak tampil membantu kerajaan dalam menjaga kebajikan mereka yang memerlukan, terutama golongan orang kurang upaya OKU. Ketua Dewan Muslimat PAS Negeri, Norsa Bongsu berkata, bantuan yang diberikan bukan sahaja meringankan beban yang dihadapi, sebaliknya melahirkan masyarakat penyayang. Inilah mesej kita kepada masyarakat awam supaya lebih memberi lebih tumpuan kepada golongan ini. Janganlah golongan ini tercicirlah dalam masyarakat kita, sama ada dari segi keperluan asasnya dalam masyarakat, mungkin dari segi bantuan mereka untuk membina ekonomi mereka sendiri. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM selepas menyerahkan sumbangan sebuah rumah dan bantuan kewangan kepada ibu tunggal yang juga OKU fizikal Liana Gador di Kampung Lupak Meluas Darat, Batu Sapi, Sandakan. Sementara itu, Liana merayu orang ramai agar menghulur sumbangan bagi menampung kos perubatan penyakit lumpuh yang dihadapinya. Selain sumbangan berbentuk kewangan, Liana juga meminta orang ramai menderma darah untuk kegunaan anak perempuannya Nurul Syazwani Abdullah 10 tahun yang menghidap thalassemia. Ada kebajikan, ada zakat pun ada. Zakat saya punya anak lah, 200. So sekarang urusan untuk membawa anak ke hospital siapa yang mengatur? Ya? Memang saya sendiri yang mengatur. Memang saya bawa anak, kadang-kadang saya kasih, kami temu janji itu memang mau kasih sama lah. Baik, tidak ulang alik kan. Liana, 32 tahun, disahkan lumpuh selepas terjatuh pada 2009 dan memerlukan RM500 sebulan untuk kos perubatan dan tambang di Hospital Duchess of Kent, Sandakan. Guru dan pelajar Sekolah Menengah Agama Negeri SMAN Toh Puan Hajar Rahmah, Kinarut, kini boleh melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran subjek sains dengan lebih selesa dan sempurna selepas 2 daripada 3 makmal di sekolah berkenaan siap dinaik taraf sepenuhnya. Makmal tersebut melibatkan makmal biologi dan makmal kimia. Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins, Datuk Saiful Zaman Sangul berkata, kerja-kerja menaik taraf makmal bernilai RM250,000 itu mula dilaksanakan Ogos tahun lalu dan siap sepenuhnya Disember. Kedua-dua makmal tersebut mula digunakan untuk sesi pengajaran dan pembelajaran bermula pembukaan sesi persekolahan awal tahun ini. Sementara itu, satu lagi makmal iaitu makmal fizik sedang dinaik taraf dan dijangka siap sepenuhnya dalam tempoh terdekat. Sebelum ini mereka dalam bentuk teori. Kali ini ada makmal di mana mereka lepas dan mereka diajar, kemudian mereka terus buat amali terus. Dan sudah tentu ini satu lagi penambahbaikan kepada pendidikan di Jahin ini, khususnya di bahagian pendidikan. Datuk Saiful Zaman menyatakan demikian kepada pemberita RTM selepas meninjau makmal tersebut sempena sesi pembukaan SMAN Toh Puan Hajah Rahmah, Kinarut. Sekian berita pagi Sabah, budayakan norma baharu, jaga diri, patuhi arahan pihak berkuasa. Saya Konstantin Palawan, salam sejahtera. Macam betul-betul. Sekarang My Freeview sudah ada di seluruh negara dengan siaran digital yang jelas.
Salam sejahtera dan salam hormat Berita Pagi Sarawak, edisi Jumaat 3 Julai bersama saya Grace Prince Nachwa. Seramai 128,000 pekebun kecil di Sarawak menerima peruntukan RM32.2 juta untuk tahun ini daripada pihak berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah RISDA. Daripada jumlah tersebut, sejumlah RM25.3 juta khusus diperuntukkan untuk pembangunan program tanam semula rancangan Malaysia ke-10 dan 11 yang melibatkan kawasan seluas 10,768 hektar. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad menjelaskan, selain itu peruntukan itu juga bagi program pengembangan prasarana dan latihan, keusahawanan, produktiviti serta pembangunan hasil baharu. Manakala bagi program prasarana RISDA Negeri Sarawak menerima RM3.7 juta dan berjaya membelanjakan 97% peruntukan berkenaan bagi menyokong 30 projek tanam semula berkumpulan meliputi jalan pertanian, pembentung dan sistem peparitan. Selain itu, Sarawak turut menerima peruntukan RM1.2 juta yang akan memberi manfaat kepada 406 usahawan dalam bidang pertanian, perkhidmatan, makanan dan pembuatan. Mendedahkan kejayaan lain RISDA, ujar beliau, ia melibatkan cabaran pengesahan tanah tanpa hak milik bagi tanah hak adat Bumiputera. Namun cabaran tersebut diselesaikan dengan kerjasama daripada Pejabat Tanah dan Survey Sarawak. Daripada kerjasama tersebut, seluas 27,000 hektar telah ditanam semula dengan peruntukan keseluruhan berjumlah RM336 juta. Kejayaan ini membuktikan kemampuan RISDA serta agensi luar bandar di Sarawak dengan kaki tangan RISDA seramai 242 orang yang sentiasa menyampaikan perkhidmatan yang terbaik kepada masyarakat luar bandar. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan majlis perasmian pejabat RISDA Negeri Sarawak di Kota Samarahan. RISDA memiliki 4 buah pejabat bahagian di Sarawak iaitu di Samarahan, Betong, Sibu dan Miri, selain 13 pejabat stesen dengan seramai 242 orang kaki tangan. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg optimis Bintulu ideal sebagai hub pembangunan industri petrokimia di Sarawak. Beliau berkata ia sejajar dengan hasrat kerajaan negeri untuk mengubah Bintulu dari pengeluar gas cecair asli terkenal di dunia menjadi hub petrokimia dengan kompleks petrokimia bersepadu di masa depan. Justru itu, pelaksanaan projek loji metanol Sarawak yang pertama di Bintulu kini yang sedang rancak dibangunkan akan menjadi pemangkin penting bagi perubahan dan pertumbuhan ekonomi negeri ini. Sudah menjadi hasrat kerajaan untuk menumpukan kegiatan hiliran yang berteraskan kepada gas. Dan kita telah menapasti kawasan ini iaitu kawasan di Kedorong ini, Tanjung Kedorong yang mempunyai keluasan lebih kurang 1,000 hektar menjadi hub kepada industri petrokimia. Selain memacu ekonomi negeri, beliau yakin pembangunan industri petrokimia mampu menarik lebih banyak pelaburan dalam sektor hiliran minyak selaras dengan hasrat Sarawak mencapai status negeri maju menjelang tahun 2030. Datuk Petinggi Abang Johari berkata demikian semasa lawatan singkat ke tapak projek Sarawak Pecem Metanol di kilometer 3 Jalan Similajau, Bintulu. Tambah beliau, sejajar dengan aspirasi rancangan Malaysia ke-12 Kerajaan Sarawak untuk menjadi sebuah negeri yang mempunyai ekosistem tenaga paling lestari di Asia, Sarawak melalui SEDC akan membangunkan kawasan di Tanjung Kidurong itu sebagai pusat petrokimia negeri ini. Tanah ini adalah tanah SEDC dan SEDC akan membangunkan the basic infrastructure dalam hub ini dan seterusnya syarikat-syarikat petrokimia akan menempatkan pengeluarannya di kawasan hub ini dengan utility yang dikehendaki oleh pihak syarikat akan dibekalkan oleh pihak SEDC.
Beliau turut optimis ia akan mewujudkan 74,000 pekerjaan baharu di Bintulu yang berpotensi menjana tambahan 16 hingga 20 bilion ringgit setahun kepada keluaran dalam negara kasar Sarawak. Terdahulu, Ketua Menteri turut mengadakan lawatan singkat ke tapak projek pembinaan Jambatan Kuala Kemenah Jepak selepas mempengerusikan mesyuarat ahli Lembaga Pengarah Lembaga Kemajuan Bintulu kali ke-82 di Bintulu. Hampir keseluruhan projek transformasi luar bandar RTP di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Pantai Damai berjaya disiapkan mengikut jadual sejak diperkenalkan pada tahun 2015. Menteri Muda Hal Ehwal Islam dan Dewan Bandaraya Kuching Utara, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi yang juga Adun Pantai Damai memberitahu hanya sebahagian kecil projek tidak dapat disiapkan mengikut jadual ekoran pelbagai faktor seperti keadaan tapak projek. Datuk Dr. Abdul Rahman mendedahkan sejak RTP diperkenalkan, hampir 300 projek berjaya dilaksanakan. Sementara untuk tahun ini, sebanyak 37 projek telah dan akan dilaksanakan. Ini termasuk menaik taraf rumah-rumah ibadat, pembinaan Dewan Sebaguna dan projek peparitan di kawasan perumahan dan kampung. Di bawah RTP, kerajaan negeri memperuntukkan RM5 juta setiap tahun kepada setiap dun bagi pelaksanaan pelbagai projek prasarana dan infrastruktur asas. Datuk Dr. Abdul Rahman bercakap kepada pemberita selepas menyempurnakan majlis penyerahan projek naik taraf Surau Al-Kausar, Taman Puteri kepada Jawatankuasa Pengurusan Surau berkenaan di Kuching. Projek naik taraf surau berkenaan menelan kos RM200,000 meliputi pembinaan bilik air yang baharu, ruang pengurusan jenazah dan sengkuap hias atau awning serta penambahan pendawaian elektrik. Projek naik taraf surau yang berusia lebih 10 tahun itu mula dilaksanakan pada suku kedua tahun lepas dan siap sepenuhnya April lalu. Sementara itu, Datuk Dr. Abdul Rahman berkata Dewan Bandaraya Kuching Utara menetapkan pertunjukan air pancut berirama di tebingan Kuching hanya akan diadakan pada hari Jumaat dan Sabtu sahaja buat masa ini. Jelas beliau, persembahan berkenaan dibahagikan kepada 3 sesi iaitu pada pukul 8.30 malam, 9.30 malam dan 10.30 malam dengan tempoh 15 minit bagi setiap sesi. Datuk Dr. Abdul Rahman menambah pihak di BKU juga telah memasang lampu baharu di tapak air pancut berkenaan minggu lepas bagi meningkatkan daya tarikan dan kemeriahan pertunjukan itu. Jelasnya, pertunjukan air pancut terbabit hanya akan diadakan pada setiap malam setelah pihak di BKU yakin akan tahap kepatuhan orang ramai berhubung prosedur operasi standard SOP. Sehubungan itu, beliau mengingatkan orang ramai yang hadir menyaksikan pertunjukan tersebut supaya sentiasa mematuhi SOP terutama penjarakan fizikal. Apa saja projek-projek. Sarawak menyambut baik cadangan Kementerian Pembangunan Luar Bandar untuk pengukuhan program ternakan kerbau bagi menghasilkan keju kerbau premium. Timbalan Ketua Menteri Datuk Ahmad Douglas Ugah Emas berkata kerajaan negeri berminat untuk mengetahui keperluan kementerian dalam pelaksanaan program itu di samping berbincang dengan pelabur dan pengusaha terlibat. Jelas Datuk Ahmad Douglas, Sarawak telah memiliki pusat program ternakan kerbau di Limbang yang mempunyai lebih 5,000 ekor kerbau paya di samping 2,500 ekor kerbau liar yang diternak di ladang ternakan lembu di Darwin, Australia. Beliau yang juga merupakan Menteri Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah menambah, Sarawak mengusahakan ternakan kerbau semata-mata untuk dagingnya yang dilihat mempunyai potensi besar. Justru dengan cadangan tersebut, objektif program itu dapat digabungkan. Berikutan, Sarawak akan memulakan program pemodenan pertanian berskala besar tahun hadapan. Datuk Ahmad Douglas berkata demikian semasa kunjungan hormat Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad di Wisma Bapa Malaysia, Kuching. Timbalan Pengarah Penyiaran Sarawak Abdul Hadi Muhammad Yusof meneruskan lawatan kerja di Bintulu semalam selepas selesai menjelajah kawasan di bawah kelolaan stesen RTM Sibu pada Rabu lalu. Dalam tinjauan di tapak projek bangunan RTM Bintulu, beliau berkata setakat ini kerja pemilihan kontraktor berjalan lancar dan hanya menunggu beberapa prosedur untuk meneruskan pembinaan pejabat baharu tersebut. Semuanya telah berjalan dengan lancar
dan pemilihan kontraktor juga telah dilakukan, dan sekarang kita tengah menunggu dokumentasi daripada JKR Kuching untuk kita teruskan projek pembinaan pejabat baru Bintul FM. Dalam pada itu, Abdul Hadi memberitahu waktu siaran bagi siaran tempatan Bintulu FM akan ditingkatkan termasuk siaran YFM Bintulu. Kita akan meningkatkan waktu siaran khususnya bagi siaran tempatan di Bintulu, kerana sebelum ini kita bersiaran menggunakan medium dengan YFM dan juga Sarawak FM. Kita ada Perkhidmatan Melayu dan juga IBAN, dan kita akan tingkatkan masa siaran untuk bagi siaran tempatan ini. Abdul Hadi dalam sesi lawatan kerja telah melakukan tinjauan ke Pemancar Bukit Setiam, Pemancar Belaga selain mengadakan perjumpaan bersama warga kerja ATM Bintulu. Di Pusat, seorang lelaki dilaporkan hilang dipercayai disambar buaya di Sungai Unde di Kampung Tambak semalam. Berdasarkan maklumat daripada Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak, bangsa dikenali sebagai Sarkawi Talib 61 tahun dari Kampung Tambak Pusat. Mangsa bersama 3 lagi rakan pergi ke kawasan Sungai Unde untuk mengambil batang rumbia. Ketika kejadian, mangsa berada seorang diri di tepi sungai untuk mengikat batang rumbia sebelum rakannya melihat mangsa disambar buaya dan diheret ke hulu sungai. Kejadian dipercayai berlaku pukul 1 petang. Usaha mencari dan menyelamat mangsa telah dimulakan semalam. Operasi ditangguhkan pukul 6.45 petang semalam dan akan bersambung semula pagi ini. Sekian Berita Pagi Sarawak, saya Grace Prince Nachwa. Salam hormat dan jumpa lagi.